Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Dan berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-24, iradah, yakni kehendak. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedangkan mereka menghendaki keredaan Allah Ta'ala. Dari Anas bin Malik diceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Qila lahu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-mauti. Jika Allah menghendaki seorang hamba dengan kebaikan, maka dia dipekerjakan dengan kebaikan itu. Seorang sahabat bertanya bagaimana ia dipekerjakannya ya Rasulullah. Nabi SAW menjawab, diberi pemahaman hukum agar mampu melaksanakan prinsip-prinsip agama sebelum mati. Iradah atau memberi maksud kehendak adalah awal jalan, yang muqaddimah, jalan para salik, itu orang yang ingin mendekati Allah, yang sebenarnya merupakan nama bagi tahapan, nama bagi maqam pertama pendaki yang salik untuk menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Sifat ini dinamakan iradah, dikarenakan iradah merupakan awal segala urusan. Barang siapa tidak punya kehendak terhadap sesuatu, maka dia tidak mungkin mampu melakukannya. Segala persoalan yang menjadi langkah awal salik dalam meniti jalan menuju Allah Ta'ala dinamakan iradah. Kedudukannya sama halnya dengan muqaddimah dalam semua urusan yang berkaitan dengan tujuan. Murid, ini orang yang berkehendak, mesti memiliki iradah sebagai belahan kesatuan langkah-langkahnya, sebagai permulaan kepada langkah-langkahnya. Sebagaimana seorang alim yang dimestikan memiliki ilmu sebagai belahan kealimannya, sebagai tanda-tanda keilmuannya. Kedua nama ini, murid dan alim, dalam ilmu tata bahasa Arab dinamakan kata jadian atau kata terbitan sebagai bentuk pecahan dari kata asalnya. Akan tetapi murid dalam pengertian ahli sufi bukanlah sebuah perwujudan kehendak milik murid sendiri. Orang yang masih belum mampu memurnikan dirinya dari kewujudan kehendaknya, maka dia tidak boleh dinamakan murid. Sebagaimana seorang yang tidak punya kehendak yang mengharuskannya terjadi belahan yang tidak juga mampu dinamakan murid. Banyak orang yang memberi makna iradah, erti iradah, masing-masing mengungkapkannya sebatas apa yang tersirap dalam hatinya. Sementara para sufi kebanyakannya mengatakan bahawa iradah adalah meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan manusia umumnya adalah terpaku pada hukum penampakan di tempat-tempat yang membuatnya lupa. Percaya pada ajakan syahwat dan cenderung mengikuti apa yang dibisikkan oleh harapan atau angan-angan. Sedangkan seorang murid mesti terlepas dari semua ini. Semuanya tidak boleh melekat pada dirinya. Kemampuan salik keluar dari kenyataan iradahnya menjadi bukti atau tanda atas kebenaran iradahnya. Keadaan semacam inilah yang dinamakan iradah. Itu keluarnya salik dari hukum kebiasaan. Dengan demikian, keberhasilan meninggalkan kebiasaan merupakan tanda-tanda iradah. Adapun hakikatnya adalah
manifestasi kebangkitan hati dalam mencari al-haq, mencari Allah Ta'ala. Kerana itu hal ini dikatakan sesungguhnya iradah adalah kepedihan hati kerana jeratan cinta pada Allah yang mampu menghinakan setiap keharuan atau setiap perkara-perkara yang menyakitkan. Muslimin dan muslimat sedang penonton rahmat Allah sekalian. Pada pagi ini kita bercakap satu tajuk yang dinamakan iradah. Sebelum ini kita bicarakan tentang ubudiyah. Apakah hakikat ubudiyah? Kali ini tajuk kita ialah iradah. Apa maksud iradah? Iradah artinya kehendak. Setiap manusia sebelum memulakan segala langkah dan segala kemahuan, segala tujuan, dia mesti ada kehendak dulu. Seorang yang sebagai contoh nak kaya, dia ada kehendak nak kaya. Maka dia pun mencari jalan perniagaan, mencari jalan pelaburan, mencari jalan mungkin secara simpanan atau apa saja. Tapi dia ada kehendak. Seorang yang nak jadi baik, dia bermula dengan iradah. Dia kehendak nak jadi baik. Dia dah nampak buruknya kejahatan, buruknya akibat kejahatan. Maka dia mula ada kehendak yang kuat untuk jadi baik. Seorang yang mungkin dia punya kehendak yang kuat untuk jadi pemimpin, maka dia akan mencari jalan-jalan yang mengangkatnya menjadi pemimpin. Seorang yang nak misalnya mempunyai pasangan, dia akan cari segala perkara yang menyampaikan kepada kehendak dia. Seorang yang inginkan anak-anak, zuriat, keturunan, maka dia akan ada satu kehendak yang memotivasikan dia atau yang akan menolak dia untuk melakukan sesuatu. Walaupun sesuatu itu bukan kebiasaannya. Umpama contoh, seorang bila dia nak jadi baik, maka dia mula menjadi satu motivasi untuknya bangun awal pagi. Mula menepati waktu solat. Mula menutup aurat. Mula kehendak dia untuk membaca Quran. Mengikuti pengajian agama. Mula dia punya kehendak untuk mengenali orang-orang soleh. Orang-orang baik. Mula dia ingin mengenali para alim ulama. Mula dia, ini namanya muqaddimah. Maka ini disebut sebagai iradat. Kalau manusia itu benar-benar punya keinginan ingin melakukan sesuatu, Allah pemudahkan segala asbab. Kita baca kisah seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Lalu dia mula ada kehendak-hendak bertaubat. Dia ada kehendak dia nak taubat. Kehendak itu dimulakan dengan ilmu yang dia ada, iaitu cari orang yang dia boleh tanya. Kalau setiap orang bila dia mula punya kehendak, maka berdasarkan ilmu yang dia ada, dia akan menggunakan cara untuk membina kehendak itu dengan baik. Yang ni, dia dah bunuh 99 orang, dia belum ada ilmu. Dia cuma tahu dia kena tanya orang yang mungkin lebih baik pada dia, bagaimana nak taubat. Lalu dia pun pergi jumpa seorang abid ahli ibadat. Bertanya, saya ni nak taubat, boleh ke saya taubat? Orang abid ni kata tak boleh, sebab kamu dah bunuh ramai sangat. Maka kehendaknya telah ditutup, dihentikan. Maka dia terus membunuh abid ini. Menjadikan 100 orang. Tapi oleh kerana kehendaknya jadi baik ini kuat, dia tak berhenti di situ. Dia pergi tanya orang lain pula. Sehingga dia bertemu dengan orang yang benar. Kerana manusia bila punya kehendak, Allah pun mudahkan sebab. Akhirnya, dia jumpa orang alim betul-betul punya keahlian dalam memberi fatwa. Lalu orang alim ni kata, apa yang menghalang kamu bertaubat? Tidak ada. Semua boleh. Melainkan kamu mesti berhijrah. Cari tempat orang baik. Maka dia mula punya kehendak untuk jadi baik dengan mencari tempat orang baik. Saya katakan kehendak ni diterbatasi dengan ilmu. Artinya kalau orang tu dah ada mukaddimah ilmu, kehendak tadi dibina dengan ilmu yang paling hampir dengan dia. Yang ni dia cuma dapat ilmu saranan daripada orang alim, cari tempat orang baik. Orang alim ni tak kata pergi belajar, baca kitab ni, baca kitab. Tak, dia kata kamu pergi cari tempat orang baik. Artinya orang alim ni bijak, pandai. Bila seorang tu punya kehendak, maka jangan ditunjukkan benda yang sukar baginya. Benda yang di luar kemampuannya. Tapi lihat yang paling dekat yang dia boleh buat.
Makin pada dekat dia boleh buat. Kerana persekitarannya orang yang tak baik. Pergi cara orang baik dulu. Kerana di sana dia pasti akan dititipkan dengan nasihat-nasihat yang baru. Okay, dalam perjalanannya dia pun meninggal dunia. Maka turunlah malaikat. Dalam malaikat rahmat untuk masukkan dia dalam syurga. Kerana dia punya kehendak untuk baik. Yang ini niat yang baik. Datang malaikat azab mengambil kira dia tak pernah buat baik. Dia patut masuk dalam neraka. Lalu kedua malaikat ini menuntut hak masing-masing. Malaikat rahmat kata dia milikku. Kan dia ada keinginan, kehendak, niat untuk taubat. Malaikat azab kata dia tak pernah buat baik. Dia milik aku. Akhirnya Allah turunkan seorang lagi malaikat bagi mengadilinya dengan mengukur jarak. Mana yang lebih dekat. Negara jahat yang lebih dekat atau negara baik. Didapati sejengkal. Contoh seolah sejengkal itu memberi maksud. Itulah mukadimah kebaikan. Bila kita mulakan kebaikan kita, walau sejengkal, ia punya nilai yang besar di sisi Allah. Atau dengan bahasa mudah, walau setapak. Kita misal kata, daripada rumah kita, kita pun tengok ni nak pergi dengar orang bang azan. Nak pergi kedai makan ke, nak pergi masjid. Tiba kita setapak ke masjid. Setapak ke depan. Kita gerak setapak. Walau belum sampai, katakan mati masa tu. Kita dah biasa. Ni orang azan pergi kedai makan. Lepak. Hari tu kita mula punya kehendak. Orang azan patut pergi masjid. Bukan pergi makan. Lalu, waktu kita mula turun dari rumah kita. Dengan kebiasaan biasa kita buat ke kedai waktu maghrib. Waktu orang azan, orang bang. Dengan tuntutan perintah Allah untuk kita ke rumah Allah. Tiba-tiba kita setapak ke depan. Tak apalah hari ni pergi masjid. Baru setapak melangkah mati. Maka kita dikira dengan kehendak itu. Dikira dengan kehendak itu. Bayangkan kalau kehendak kita terbalik pula. Hari ni terasa nak buat maksiat pula. Tiba setapak kita melangkah. Lalu kita mati. Dalam keadaan kita punya kehendak untuk buat maksiat. Maka akibatnya buruk. Oleh kerana itu apa atau tajuk yang kita bicarakan ini. Supaya kita semua sentiasa membina iradah kehendak. Untuk buat sesuatu yang baik. Sesuatu yang berfaedah. Jangan dengan bahasa mudah dia membuang fikiran negatif kita. Dalam kehendak. Kadang-kadang kita punya kehendak negatif. Kehendak kita negatif. Nak mencuri ke, nak merompak ke. Kehendak kita negatif, nak fitnah orang ke. Kehendak kita untuk melawan hukum ke. Kerana kehendak ini akan membawa akibat yang buruk pada keseluruhan. Biar dalam diri kita sentiasa punya kehendak yang baik. Apakah kita boleh namakan kehendak ini sebagai niat? Niat sesuatu yang ada dalam hati kita. Kehendak ialah satu mukaddimah yang telah kita lakukan. Mukaddimah. Ini mukaddimah apa yang kita buat. Apa mukaddimah? Baik, kalau kita nak faham makna kehendak iradah. Lihat dalam pengarang kita memulakan dengan firman Allah Ta'ala. وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menghalau orang-orang yang sentiasa bermunajat dengan Allah, berzikir kepada Allah, beribadat pada Allah pagi dan petang. Kerana mereka ini menginginkan, berkehendak kepada keredaan Allah. Tengok ayat ini. Bila orang-orang kafir yang kaya berkata, wahai Muhammad, kalau kamu hendak berdakwah pada kami, singkirkan dahulu, asingkan dahulu orang-orang miskin. Jangan ada orang miskin dalam majlis kami. Kami tak suka. Orang miskin, bekas hamba, orang cacat ni. Orang-orang ni kami tak nak. Kalau nak dakwah pada kami, dalam majlis eksklusif, dalam majlis VIP, mereka tak perlu ada. Cakapkan kami. Maka Allah Ta'ala, Nabi SAW hampir ingin melakukannya. Kalau Rasulullah melihat, bukan kerana segan dengan orang miskin, bukan. Kerana melihat dari sudut kejayaan dakwah. Tetapi Allah SWT mengajar Nabi SAW dalam memburu kejayaan dakwah. Jangan menghalang orang yang sekeliling yang sebenarnya mereka inilah orang-orang yang memberi kemenangan pada dakwah.
Kerana mereka tidak punya kepentingan apa-apa melainkan Allah. Seperti Bilal bin Rabah. Dia seperti Amir bin Fuhairah. Bekas-bekas hamba ni. Yang pada zaman di mana hamba dipandang amat hina. Bukan lebih hina pada binatang. Dipandang hina. Bila mereka memandang lebih hina, mereka tak mahu berada dengan golongan-golongan ini. Mereka hormat Rasulullah secara susu galuh keturunan kepimpinan. Tapi mereka tak boleh terima orang miskin bersama Nabi SAW. Dan Rasulullah diminta menghalau mereka. Dan Allah Ta'ala bukan sekadar mengingatkan Rasulullah, jangan halau. Bahkan Allah menyebut, mengingatkan Nabi SAW supaya bersabar dengan golongan ini. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala ta'adu 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah dengan orang yang sentiasa berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, beribadat pada Allah pagi dan petang. Mereka inginkan kehendak Allah, mereka ingin keredaan Allah. Jangan kamu cenderung kepada golongan yang cuma cintakan keduniaan, yang hati mereka dilalaikan daripada ketaatan, yang kami sudah tutup pintu hati mereka. Dan seluruh perangai mereka itu perangai-perangai yang buruk. Wa kana amruhu furuta, perbuatan jahat. Baik, di sini Allah SWT menyuruh Nabi SAW memberi keutamaan kepada orang yang punya kehendak untuk berubah. Contoh kita, bagi contoh. Contoh nak ambil pekerja. Kita bila nak ambil pekerja, kita akan cari orang ni bijak. Orang ni talented. Orang ni punya pengalaman. Punya pengalaman. Lalu kita pun ambil atas asas latar belakang background dia, khalfiyat yang kita yakin. Tapi apakah dia punya kehendak untuk bekerja kita? Apakah kehendaknya kuat dalam pekerjaan tadi untuk membantu kita, menolong kita? Kalau dia tidak punya kehendak, walaupun kita ambil orang bijak, dia tak akan membantu. Tapi kalau kita cari orang yang berkehendak, dia kehendak untuk tolong kita, bantu kita. Walau dia mungkin tak pandai, maka dia lebih mudah untuk kita ajar dia. Dia punya kehendak. Kadang-kadang kita tengok Ustaz, ni antara orang yang bijak, tapi tidak punya kehendak. Memanglah bijak, ni kelulusan dia pun universiti. Dengan orang yang punya kehendak untuk belajar. Saya memang tak pandai, tapi saya ada kehendak nak belajar. Maka orang ni pasti lebih baik, walaupun memakan masa. Kalau kita tengok ada orang, mungkin dia, kita sebut dia punya kehendak untuk jadi orang baik. Ada orang, kita nampak dia baik. Antara dua golongan ni, mana lebih baik sebenarnya? Orang yang baik ni mungkin kerana dia dididik dengan persekitaran baik, dia pun baik secara biasa. Mak dia mengajar dia solat, mak dia mengajar dia benda baik. Maka dia membesar dengan kebaikan biasa. Dia tak akan bertambah, tak akan kurang. Dia statik. Baik dia. Dengan orang yang dia punya kehendak nak jadi baik. Orang ni, kalaupun dia daripada susu galuh yang tidak baik, tapi dia ada kehendak nak baik, dia akan meminta semua orang baik. Sebab dia punya kehendak nak baik. Dan orang kaya, dengan latar belakang keluarga kaya, maka dia statik macam tu. Dengan orang yang berkehendak lagi, dia pasti akan memotong orang-orang yang punya kekayaan, yang menjadi kebiasaan keluarga mereka. Kalau tuan-tuan duduk sampai sekitar orang-orang baik, tuan-tuan pun dididik. Oh, kampung tadi semua ke masjid, ke surau. Semua orang kuliah maghrib, kuliah subuh. Dia cuma membina suatu situasi yang biasa. Tapi bukan situasi yang luar biasa. Kerana situasi yang luar biasa bermula bila seseorang itu punya kehendak. Bila orang itu punya kehendak, maka di situlah bermula penapakan atau kita sebut pendakian kepada puncak yang lebih tinggi. Dia ada kehendak. Sebab itu dalam Islam, dalam tasawuf, sentiasa mengajar kita membina kehendak ini biar kuat. Tuan-tuan nak jadi baik. Saya nak baik, saya nak jadi baik, saya nak jadi terbaik.
Kehendak kita, contoh saya katakan, kalau tuan-tuan tak pandai baca Quran. Orang kata nak baca Quran tak? Nak. Tapi kehendak tak kuat. Maka kita pun belajar macam biasalah. Orang pergi, kita pergi. Time cuti, kita cuti. Ustaz cuti sehari, kita cuti seminggu. Sebab kita kehendak tak kuat. Memanglah belajar baik kita ni. Baik. Tapi, cuba bayangkan, kalau kita jumpa murid yang berkehendak, pasti dia akan bersungguh-sungguh. Kalaupun guru dia tak datang, dia pun datang. Maka dia pun baca Al-Quran ni sendiri. Guru tak apa, dia baca. Sehingga dia mungkin akan mengambil masa lebih singkat daripada orang yang biasa baca Quran. Kerana kehendak dia kuat. Kita ambil contoh lain. Tentang kehendak. Orang yang nak belajar bahasa Arab, nak pandai bahasa Arab. Saya ambil contoh pengalaman kita belajar bahasa Arab. Bila kita kenal kawan-kawan kita yang macam mana dia boleh mendahului orang lain. Kita ada sistem sebagai muqarrar. Cikgu masuk, dia pun ajar kita bahasa Arab. Mukadimah, pasal pertama, pasal kedua, kita belajar. Ajar nahu, ajar sikit. Tapi kita dapati ada kawan-kawan kita punya kehendak yang kuat. Akhirnya kehendak dia kuat. Walaupun dia tingkatan 1, dia mengalahkan tingkatan 5. Sebab kehendak dia kuat. Dia hafal sendiri pembedaraan. Walaupun ni ustazah beri sehari 5 kalimah. Tapi dia tak cukup. Dia ambil sehari 50. Dia luar daripada orang lain. Dia mula membaca, dia mula menghafal. Dia mula membaca buku apa yang tak disuruh baca. Kerana kehendak dia kuat. Akhirnya dalam masa yang singkat. Dalam keadaan dia tingkatan 1. Dia mengalahkan orang tingkatan 5. Esok pencapaian dia. Bila dia naik tingkatan 2, dia mengalahkan orang di peringkat yang lebih tinggi. Kerana kehendak dia kuat. Bila naik tingkatan 3, dia sudah menghafal semua kamusnya. Padahal dalam silibus kita tak suruh hafal kamus. Tapi dia menghafal kamus, dia buat khutwah al-amam. Langkah yang orang lain tak buat sebab dia ada kehendak yang kuat. Itu cerita kehendak. Kalau orang belajar bahasa. Kalau jenis belajar bahasa, dia tak punya kehendak yang kuat. Dia cuma ada semangat yang kuat. Kerana kehendak berbeza dengan semangat. Kerana kehendak ini tuan-tuan sesuatu yang tidak boleh dipadamkan. Ada pun semangat. Dia boleh dipadamkan bila-bila masa. Semangat ni, tengah semangat. Dia ada sikit je alasan cukup memadamkan semangat. Tuan-tuan boleh kenal orang ada semangat dengan orang ada kehendak. Kerana ada orang yang ada semangat, ada benda yang boleh memadamkan semangat, mengendurkan semangat, mengurangkan semangat. Dia semangat nak menang, akhir dia kalah. Maka dia pun dah tak nak menang. Sebab apa? Kalah juga. Kerana dia orang yang semangat. Dia panggil hamasah. Tapi orang punya kehendak. Kalaupun dia kalah, dia tak rasa itu melunturkan semangat. Bukan dia menganggap itu sebagai cabaran baru dia. Dia buat lagi. Barangkali dia menghadapi 100 kekalahan sebelum dia mencapai satu kemenangan. Kerana dia punya iradah. Kehendak dia. Saya ingat ada seorang hamba Allah. Dia bertarung dalam halabah, dalam gelanggang, tumbuklah UFC. Dia pun berlawan. Dia berlawan sungguh-sungguh. Dia ada iradah kuat. Walaupun dia kena pukul teruk. Pukul teruk. Akhirnya orang yang pukul dia ni, rasa kesian tengok dia. Orang ni yang tepuk lantai mengaku kalah. Walau yang kena tumbuk ni tak mampu mendaratkan tumbukan pada lawan dia. Tetapi dia ada iradah untuk menang yang kuat. Akhirnya orang ni tengok kesian, dah tumbuk, bengkak. Tapi tak nak mengalah. Akhirnya orang ni yang mengalah. Orang yang tumbuk itu mengalah. Kata, ini iradah. Dan ini yang ada pada umat Islam. Iradah. Dalam peperangan di Gaza sebagai contoh. Kerana mereka ada iradah yang kuat. Betul, kalau mereka ada semangat dengan mati mak, mati ayah, mati anak, mereka dah mati semangat. Dah padam semangat, angkat senjata, angkat bendera putih, surrender. Kemudian istislam, surrender. Tapi kerana mereka ada iradah, kekuatan iradah, mereka tak akan menyerah diri. Itu beza iradah. Walau sampai peringkat mereka hanya seorang, mereka tak akan menyerah diri. Ini iradah. Contoh ini yang kita nak bina. Contoh, kalau tuan-tuan bina iradah dalam dekat dengan Allah. Kita pun pergilah masjid. Mula-mula ramai orang. Tiba masjid tu tak ada orang. Kalau tuan-tuan cuma ada semangat, tuan-tuan pun tak pergi. Orang bertanya, Ji, kamu tak buat masjid? Saya pergi pun tak ada orang, Ustaz.
Tok Bilal bercuti, Tok Imam bercuti. Saya seorang-seorang, saya pun tak pergi juga. Kali dia semangat. Tapi orang yang ada iradah, dia pun datang. Tak ada orang, dia azan. Kalau dia ada iradah. Kemudian apa dia buat? Dia solat. Walau seorang diri. Itu dia ulang sehingga akhirnya dia ada makmum. Ini panggil iradah. Itu sama juga macam orang bagi kuliah. Semangat pergi kuliah ke atau dia ada iradah? Kalau dia semangat pergi kuliah, semangat. Kemudian dia pun tengok anak murid, datang tak datang, datang tak datang. Maka kalau dia cuma semangat, dia akan lemah. Dia akan lemah. Hari ni 5 orang, esok 3 orang. Lusa 2 orang, seorang tidur, seorang main telefon. Dia pun tengok semangat. Lemah semangat mengajar ni Ustaz. Dah ada 2 orang, seorang tidur, seorang main telefon. Ada satu dengar. Atau kadang-kadang depan dia tak ada orang langsung. Tak ada. Ni balik tabir je ada seorang muslimat. Tu pun muslimat sembang kawan dia. Kalau dia cuma semangat, esok dia tak datang lah. Tapi kalau dia ada iradah, dia akan berfikir lain pada itu. Dia akan terus buat. Sampailah orang turun datang. Sampai orang datang. Jadi tuan-tuan dapat beza orang yang punya semangat dengan iradah. Orang iradah, dia tak akan terpadam kekuatan dia. Tak ada. Orang ada ke, orang tak ada ke. Jadi iradah. Iradahnya cukup kuat. Dalam menyampaikan ilmu sebagai contoh. Kalau orang cuma ada semangat, kita beri dia sikit je ujian, dia dah patah hati. Dia dah mengajuk, dia dah berhenti. Dia dah tak nak lah, tak nak lah saya. Kenapa dia cuma semangat? Orang iradah tak ada. Lepas tu tuan-tuan dalam, kita nak beriradah dalam bab apa? Dalam bab dekat diri pada Allah. Yang ni jangan satu pun yang mematahkan semangat kita. Sebab kalau ada mematahkan semangat kita, yang ruginya kita. Kita nak beribadat. Hari ni kita beribadat, kita dekat dengan Allah kerana ada pasangan. Tiba-tiba Allah pun ambil pasangan kita. Bersemangat lagikah kita? Iradah kita kuat, kita masih bersemangat walau seorang. Dulu saya ngisi saya pergi kuliah. Allah takdirkan isteri dia mati dulu. Adakah dia ke belakang tak? Dia sama. Sampailah Allah matikan dia. Ini kerana dia iradah. Sebab tu kita lihat dalam peperangan Uhud. Sahabat-sahabat yang punya iradah. Bila dikhabarkan Rasulullah telah dibunuh dalam perang Uhud. Telah dibunuh. Ada sahabat kata, kalau Rasulullah dah mati, kita berperang buat apa lagi? Sebab mereka bersemangat je. Mereka dah jatuhkan senjata. Ada sahabat berkata, kalau Rasulullah mati, maka kita akan mati bersama Rasulullah. Maka ini berperang seperti Anas bin Nadar. Berperang. Dia dapat berita Rasulullah dah mati. Dan kalau Rasulullah mati, kita pun akan mati macam Rasulullah mati. Maka dia berperang. Dan dia punya iradah untuk bersama dengan Nabi SAW. Cara hidup Rasulullah atau kepada kewafatan baginda SAW. Begitu kita lihat tentang semangat dengan iradah. Saya sebut tadi semangat, tuan-tuan, dia akan luntur. Lepas tu orang Melayu kita panggil, ni semangat teh ayam. Hangat-hangat teh ayam. Semangat nak buka bisnes. Kita mak ni ayah bagilah nak buka bisnes. Beli gerai ke dia, bagi duit ke dia. 4 hari tutup, malah awak tak ada orang nak beli. Kalau begitu dia punya, dia cuma beri alasan tak ada orang nak beli. Maka kita tahu dia bukanlah orang yang punya iradah. Dia ni orang cuma semangat. Tengok TikTok orang meniaga duit banyak, dia pun nak meniaga. Orang punya semangat. Dia pun tengok orang ni meniaga dah besar, dah ada rangkaian. Ini rangkaian kedai burger, dia pun dah fikir dah saya akan buat kedai burger. Lepas tu ada rangkaian, terkenal lah saya burger saya. Dia pun mulalah minta duit keluarga dia. Keluarga dia pun bagi tengok semangat ni. Pergi kursus, pergi sekian-sekian, buka lagai burger. Hari pertama seorang pun tak beli, lemah semangat. Sebab dia semangat. Hari kedua, kena sebulan je, dia serik meniaga. Sebab apa? Dia bukan orang punya kehendak. Dia cuma orang ada semangat. Orang ada semangat, dengan masalah tadi cukup. Itu bang. Sebab tu kita boleh kenal orang yang punya iradah. Dengan orang punya semangat. Kita sebut tadi penekanan kita bukanlah bab berniaga ni. Ini bukan urusan kita. Bukan juga dalam bab bukan sebagainya. Itu cuma contoh segera. Untuk kita lihat. Yang kita nak ialah semangat kita untuk sentiasa bersama dengan Allah. Tuan-tuan kena ingat dalam perjalanan kita bersama dengan Allah.
kita akan mula kehilangan orang-orang yang membina semangat kita. Satu persatu. Kadang-kadang semangat kita dekat dengan Allah, kita akan hilang. Dalam jejak kita menemui Allah, Allah akan hilangkan sebahagian orang-orang yang menguatkan kita. Satu persatu. Sehingga kita akan dapati kita cuma berjalan seorang nanti. Waktu kita menoleh ke belakang, semua orang-orang yang pernah bersama kita dah tak ada. Kita perlu teruskan perjalanan ini, seorang diri. Kalau iradah kita kuat, kita tak akan pernah berputus harap dengan Allah. Bagi contoh tuan-tuan, bila kita sakit, aku kita melihat orang-orang yang biasa mendamping kita dah tak ada. Sampailah kita menghadapi sakaratul maut. Kita bersendirian dalam perjalanan menuju Allah. Tak ada dah orang. Ni orang kau duduk tepi kita pun, kita dah tak nampak dia. Sebab kita dalam sakaratul maut. Kita bersendirian sekarang. Kita tak ada apa, melainkan amal soleh yang kita ada. Yang akan menentukan kita boleh mengucap tak boleh mengucap. Yang akan menentukan perjalanan seterusnya. Yang orang-orang ni semua tak boleh lagi membantu kita. Maka inilah iradah yang kuat. Menjadikan manusia akan sampai pada Allah dengan selamat. Kalau iradahnya lemah, maka menjadikan dia akan tercecer pada jalan kejayaan. Atau disebut al-mutasakitun ala abwabil jannah. Orang-orang yang tercecer di pintu syurga. Patut masuk syurga tapi tercecer dia ke belakang. Kenapa dia tak punya iradah? Itu dimulakan dengan ayat bila Allah memuji sekelompok orang miskin. Tetapi mereka ini inginkan keridhaan Allah. Maka Allah suruh Nabi SAW memberi keutamaan pada mereka. Hatta orang buta bernama Abdullah ibn Maktum. Dia nak Islam. Berbanding orang kaya terpaksa beritahu macam-macam untuk mereka terima, masih belum terima. Sedangkan orang buta ni datang je pun rasa bersemangat untuk tahu kebenaran. Maka Allah Ta'ala memuliakan orang buta ini. Siapa yang nak hidayah? Siapa pun kamu. Maka Allah akan muliakan pada jalan ini. Maka siapa yang tidak mau hidayah? Allah tak pernah pedulikan kamu, siapa pun kamu. Kamu pemimpin besar. Kamu orang paling kaya. Allah tak peduli. Sebab kamu di sisi Allah tak ada apa-apa nilainya. Seorang bila dia nak Allah, siapa pun dia. Kalau dia nak je Allah dalam hidup, maka Allah akan memudahkan sebab. Summa atba'a sababa fa atba'a sababa. Kemudian Allah akan permudahkan sebab untuk dia. Maka dia ikuti dengan sebab-sebab yang akan memudahkan dia. Lepas tu tuan-tuan tengok, bila tuan-tuan ada niat dia nak jadi baik, Allah akan hamparkan segala sebab. Cuba tuan-tuan berniat untuk jadi baik. Cuba tuan-tuan niat untuk jadi orang yang soleh. Solehah. Cuba kita berniat dari suami yang baik, isteri yang baik, anak yang taat. Cuba kita berniat untuk menjadi majikan yang baik, pekerja yang baik. Cuba kita berniat menjadi jiran yang baik. Nescaya Allah pemudahkan sebab. Pemudahkan sebab. Cuba kita berniat, punya iradah untuk menjadi pemandu yang baik. Atau menjadi pelanggan yang terbaik. Atau menjadi penjual yang baik. Hari ini saya nak meniaga kuih, meniaga nasi, meniaga itu. Saya nak jadi peniaga yang baik. Maka Allah permudahkan jalan kita jadi baik. Kita mudah senyum. Kita mudah sedekahkan ke orang. Kita mula bersifat toleransu yang tinggi. Samhan. Tak apa. Ni RM5 6%. Tak apa, 6% tak bayarlah. RM5 sudahlah. Yang kita pembeli tak apalah, ambil lah RM10. Bila masing-masing ada niat nak baik, dia jadi satu benda yang luar biasa bahagia. Kalau tuan-tuan membeli barang, tuan-tuan niat nak jadi pelanggan baik. Sebagai contoh. Berapa beritahu harga berapa ni? Dia kata ni RM7. Saya nak jadi pembeli yang baik. Tak apa, ambil lah RM10. Tuan-tuan akan rasa bahagia. Tuan-tuan cuma lebihkan RM3 untuk rasa bahagia. Yang ni kalau kita pergi 300 bayar hotel belum tentu bahagia. Yang kita bayar 300 nak masuk funfair belum tentu bahagia. Tapi bila kita niat nak buat baik, lebihnya RM3 sebagai contoh tadi. Kita dah rasa macam bahagianya hari ni. Orang meniaga. Saya dah niat hari nak meniaga yang baik. Kita pun tengok dia beli. Tak apalah, saya nak lebihkan satu. Dia dah rasa bahagia. Pada nilai yang sedikit dia bayar, Allah beri dia banyak. Seorang isteri yang memasak dan kehendak untuk membahagiakan suami, dia rasakan gembira dengan masakannya. Seorang suami juga begitu, dia niat nak jadi suami yang baik. Dia pun bawa balik makanan untuk isi. Dia cukup rasa bahagia dengan sedikit pelaburan yang bermula dengan iradah, kehendak.
Contoh kita bila nak jadi, contoh nak jadi pemandu baik. Jalan raya, tengok orang nak keluar, tuan-tuan bagi dia. Tuan-tuan rasa bahagia. Walaupun cuma kita menunggu lewat 1 minit, 2 minit. Tapi rasa bahagianya kerana boleh buat baik hari ini. Itu dia iradah. Iradah ini membantu kita untuk stable dalam jalan Allah. Dalam hadis, Rasulullah menyatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Bila Allah Ta'ala nak jadikan hamba itu baik, Allah jadikan dia melakukan sesuatu. Ista'malahu. Dia akan buat sesuatu yang baik. Sahabat tanya Rasulullah, "Kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana Allah menjadikan dia melakukan sesuatu? Lalu kata Nabi SAW, Allah akan beri dia taufik untuk buat amal soleh, kemudian Allah matikan dia waktu itu. Tuan-tuan sekalian, mati kita tahu akan berlaku. Cuma persoalan yang kita perlu tanya pada diri kita, tuan-tuan nak mati macam mana? Cuba beritahu. Kita kalau tanya awak nak hidup macam mana, semua orang ada jawapan. Saya nak hidup sebagai orang kaya, orang senang, orang bahagia, orang tua, orang. Kita dah ada jawapan. Dari kecil lagi kita diajar bercita-cita untuk mencari hidup yang baik. Gaji besar, kemudahan itu, kemudahan ini. Baik, pernah tak kita bercita-cita untuk mati baik? Orang yang punya cita-cita mati yang baik, kalau kita tanya di soalan, dia akan jawab dengan spontan. Baik, awak nak mati macam mana? Kalau dia macam fikir, dia belum merancang apa-apa. So, kalau tuan-tuan dah merancang, tuan-tuan boleh jawab spontan. Bila tanya pada Ayub Sukhtiar ni, Tuan, kalau Tuan mati, Tuan nak mati macam mana? Oh, saya nak mati dalam hadis ilmu. Sebab dia tahu itu amal paling baik di kalangan mana-mana amal soleh. Dia tanya pada Abdullah Mubarak, bagaimana Tuan nak mati? Saya kalau nak mati, saya akan ambil kitab, cari Tok Guru, saya duduk depan Tok Guru tu, sehingga saya mati. Kata, pernah tak kita tanya, macam mana? Ya, kita akan mati. Macam mana tuan-tuan nak mati? Kalau saya nak mati dikelilingi oleh anak-anak, biar anak-anak balik semua, mati saya mati. Berarti kita orang-orang yang cuma punya emosi kekeluargaan. Kita tidak ada ilmu tentang kebaikan. Orang bila ada ilmu tentang kebaikan, akan cara bercakapnya lain. Cuba tuan-tuan tanya diri sini, tuan-tuan nak mati macam mana? Ke arah itu tuan-tuan bekerja. Kan Allah SWT, bila dia nak berikan kebaikan pada hamba, apa yang Allah Ta'ala lakukan pada hamba? Allah jadikan dia mati ketika dia buat baik. Allah tak jadikan dia mati dalam biasa. Ketika dia buat baik. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita sakit, terdampar, terlantar, apa kebaikan kita boleh buat? Berzikir. Lalu kita mati dalam zikir. Dan disebut dalam hadis, sabaqal mufarridun. Telah mendahului seluruh hamba-hambaku golongan mufarridun. Apa itu golongan mufarridun? Yang sentiasa berzikir pada Allah. Mufarrid. Yang sentiasa berzikir pada Allah. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan dia zikir. Tu kita lihat syuhada di Palestin, di Gaza. Dalam keadaan di tangan mereka ada pembilang zikir. Dan mereka gugur syahid. Mereka bukan sekadar memilih untuk mati di tempat yang baik. Dalam keadaan yang baik. Itu dah tempat baik. Tempat orang dizalimi. Tempat di mana agama Allah benar-benar teruji untuk dipelihara dan dijaga oleh mereka yang kuat. Bila kita sebut jaga agama Allah, ada tempat yang lebih terancang agama Allah. Orang yang berada di situ, pahalanya lebih besar. Kita jaga agama Allah, kita tak terancam sangat. Terancam kita secara hawa nafsu je. Tetapi mereka terancam dengan segala konspirasi orang-orang kafir. Membunuh mereka, menghalau keluar mereka. Menjadi suatu lorong menawar Baitul Maqdis. Dan kadang-kadang kita lupa bahawa bila Yahudi menawar Baitul Maqdis, berarti dia nak tawan satu tempat yang nanti dia akan menyebarkan segala kejahatan seluruh dunia. Sebab pertama dia perlu ambil kuasa. Dan macam mana kita nak tunjuk paling berkuasa? Kita perlu menguasai tempat yang paling hebat untuk berkuasa. Kalau tuan-tuan nak berkuasa dalam syarikat, tuan-tuan kena jadi pengarah. Tuan-tuan akan jadi CEO. Tuan-tuan nak berkuasa kat sekolah. Tuan-tuan akan cuba takluk jawatan guru besar. Pengetua. Tuan-tuan nak takluk sistem pendidikan. Tuan-tuan jadi pengarah. Tuan-tuan takluk jadi Kementerian Pendidikan. Orang Yahudi. Dia mengetahui bahawa. Dan kita mengetahui bahawa. Dan orang lain tak tahu benda ni.
Yang mengetahuinya tuan-tuan cuma 3 agama. Tapi satu agama sudah pun lara, Kristian. Mereka beri laluan pada Yahudi. Mereka menyokong Yahudi. Secara umum. Kita tak nafikan ada yang faham benda ni. Sirak kita ialah siapa yang akan menawan Baitul Maqdis. Siapa yang menawan Baitul Maqdis, dia akan menjadi paling berkuasa dalam dunia. Wa imma dia nak sebarkan kejahatan atau nak sebarkan kebaikan. Maka Yahudi ke arah tu. Tapi tidak ada cara lain melainkan dia akan hapus penentang paling kuat untuk dia mengambil cita-citanya. Ini orang-orang yang paling kuat menentangnya. Ialah golongan di Gaza. Yang paling kuat menentang. Mereka hancur di sini untuk mereka beberapa kilometer ke Baitul Maqdis. Waktu mereka menawan Baitul Maqdis, mereka telah menguasai dunia semua. Itu kehendak mereka. Tuan-tuan, bila ketua POP sujud dan cium tangan pada keluarga Rothschild, itu keluarga Yahudi yang paling kaya di dunia. Rothschild ni dia ada 5 orang anak. Dia jadikan 5 anak dia berada di negara untuk kuasa ekonomi. Sehingga ketua padri POP hari ini tunduk kepada Yahudi, keluarga Rothschild. Dia kalau jumpa, dia akan cium tangan keluarga Rothschild. Dia akan cium. Betul-betul pengampu agama. Saya katakan Kristian dah beri laluan pada Yahudi. Kerana mereka tak menguasai ekonomi, Kristian kalah dengan ekonomi. Tapi orang Islam, kita bukan kalah dengan ekonomi. Kata orang Islam yang Allah jadikan kemuliaan dia, kalaupun dia tak ada ekonomi, kalaupun dia tak ada negara, akidah kekuatan. Akidah. Kalaupun dia tak ada peralatan senjata, walau dia tak ada duit. Kita tak kata tak penting duit dan senjata. Penting. Tapi kalau tak ada, dia tetap tak akan tunduk. Tetap. Kerana dia ada akidah. Jadi tuan-tuan dia nak kuasai Baitul Maqdis, dengan itu dia akan kuasai dunia semuanya. Tapi semua orang tak tahu niat buruk dia. Mereka orang Islam. Dan orang Islam yang tahu ialah orang yang berada dekat. Sebab itu mereka akan menghalang. Dengan apa pun tak akan benarkan. Supaya tidak tersebar kejahatan. Tuan-tuan tengok, Dajjal turun pun, dia punya end pertama Dajjal menguasai Baitul Maqdis. Dajjal juga tahu, kalau dia menguasai Baitul Maqdis, maka dia akan menang satu dunia. Tapi Allah tidak izinkan dia. Dia mati waktu dia hendak menakluk Baitul Maqdis di satu tempat bernama Bablut. Di mana Nabi Isa AS turun dulu. Waktu Dajjal merancang untuk masuk Baitul Maqdis sebagai untuk membina pusat kekuasaan dia yang menjadikan dia raja secara mutlak. Maka Allah turunkan Nabi Isa di Masjid Damsyik. Di Menara Putih atau disebut Manaratul Bayda di Masjid Umawi. Nabi Isa turun dan bergerak ke tempat yang berhampiran dengan Baitul Maqdis. Lalu kalau dalam hadis disebut Nabi Isa turun di Menara Putih di Masjid Umawi. Dan Dajjal laluan dia kat situ. Dia nak menyerbu orang Islam yang sedang solat subuh. Orang Islam tengah solat subuh. Nabi Isa turun untuk solat subuh. Kerana peperangan berlaku selepas subuh. Dan ketika mana pemimpin Islam ketika itu, Mahdi, mengenali Nabi Isa yang turun. Lalu dia suruh supaya Nabi Isa menjadi imam. Nabi Isa menolak. Nabi Isa menyatakan bahawa kamu menjadi imam. Untuk mengajar seluruh umat Islam bahawa Nabi Isa mengikut syariat Rasulullah SAW. Bukan bawa syariat dia. Nabi Isa tidak bawa syariat baru. Akhirnya, sesudah solat subuh, Dajjal membuka pintu masjid. Untuk menyerang orang Islam. Kerana itu benteng terakhir sebelum masuk Baitul Maqdis. Waktu itu. Akhirnya bila dibuka pintu, dia nampak Nabi Isa AS. Dia terus lari ketakutan, larut sebagaimana larutnya garam. Disebut dalam hadis. Kecut perut, kalau bahasa kita sebut, kecil kepala lagi. Macam lipas kudung. Kerana dia mengetahui destiny dia ataupun kesudahan dia. Buka tengok Nabi Isa dia. Maka Nabi Isa mengejarnya dan membunuhnya di kawasan Bablut. Di kawasan berhampiran dengan Baitul Maqdis. Di Israel hari ini. Di Palestin yang dijadikan Israel. Itu cerita bagaimana mereka berusaha untuk menawan Baitul Maqdis dengan cara macam ni. Yang saya sebut tadi bagaimana orang Islam di Gaza. Mereka memilih mati baik.
Di tangan mereka ada zikir. Bukan wanita-wanita mereka dah pakai tutup aurat. Nanti kalau kami kena bom, dia jumpa mayat kami tutup aurat. Kita lihat orang ni dah fikir dengan cara yang baik. Allah nak jadikan dia mati baik. Kalau kami mati, kami ni duduk dalam rumah tutup aurat. Walau depan dia suami, anak dia. Kenapa pakai tudung, pakai jubah? Supaya kalau kami mati tidak terbuka aurat. Kata ini orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan mereka sentiasa berfikir untuk mati cara baik. Jadi soalannya ialah pada kita. Tak nak mati macam mana? Tanya diri sendiri. Saya pun tak pernah fikir tak mati macam mana. Kalau boleh tak matilah. Dia punya ego nak hidup dia, kalau boleh tak mati. Tak, macam mana pun awak kena mati. Awak nak mati macam mana? Awak mati nak tengah race. Awak nak mati tengah awak sembang-sembang, tengah awak makan, tengah tengok TV. Mati tengah tengok wayang. Awak nak mati tengah main futsal. Awak nak mati ketika mana awak sedang bergaduh dengan orang. Mati macam mana awak nak? Kita mati macam mana itu urusan Allah. Tapi kita ni nak macam mana? Kerana iradah kita tadi, kehendak kita akan dipermudahkan oleh Allah. Sebab tu seorang itu berdoa, ya Allah, aku ingin mati ketika mana engkau paling redha aku. Ketika mana aku melakukan amalan yang paling engkau redha tentang diriku. Aku nak mati tempat yang paling baik, keadaan yang paling baik. Dalam hati aku berbaik sangka padamu, ya Allah. Kita doa lah. Sebab tu saya teramai kita doa supaya kita hidup macam ni, hidup macam ni. Ya Allah, lapangkan rezeki. Ya Allah, panjangkan umur. Ya Allah, dapatkan zuriat. Ya Allah, temukan pasangan. Ya Allah, mudahkan interview kerja. Kita minta yang kita hidup untuk bahagia mati mana? Datang bila Nabi Yusuf AS berada pada kemuncak kekuasaan dan kemuncak kebahagiaan kerana bertemu dengan ayah dan adik-beradik dia. Dan berjaya menghilangkan kedengkian adik-beradik dia. Mewujudkan suasana kasih sayang yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Adik-beradiknya semua berubah jadi baik. Apa kata Nabi Yusuf ketika kemuncak kekuasaannya? Kemuncak nikmat. Dia kata apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan aku Islam. Dan himpunkan aku bersama orang soleh. Bukan Nabi Yusuf cakap tengah dia nazak. Bukan dia bercakap tengah dia dekat nak melihat malakul maut. Tak. Waktu dia berada pada kemuncak kekuasaan dia, pertemuan dengan ayahnya, dengan ibunya, dia melihat adik-beradiknya dah damai. Dah tak ada dengki dan sengketa. Ini bahagia, teramat bahagia. Kalau manusia yang lalai dengan bahagia, seronoknya dapat hidup macam ni selama-lamanya. Tak, hakikat kita akan mati. Dan itu yang patut kita doakan. Bila ada seorang lelaki, dia khabarkan berita anaknya mati syahid. Maka dia menangis. Lalu dikatakan padanya, kenapa awak menangis anak kau mati syahid? Betul. Tapi saya tengah bayangkan. Ketika musuh melibaskan pedang, apakah dia mengingati Allah ketika itu? Ada kawan tu dah dalam keadaan syuhada. Tapi dia nak waktu mati tu pun, walaupun dah taat tadi, masih ingat Allah. Apakah waktu dia ditebas lehernya oleh musuh? Dia mengingati Allah. Itu aku takut sebaliknya berlaku. Ini kebimbangan orang tentang bagaimana kita mati. Kali itu kita boleh sebut iradah. Bila Nabi SAW menyebut tanda kebaikan seseorang, Allah akan jadikan dia punya keinginan untuk buat baik sebelum mati, maka dia pun buat baik, lalu Allah Ta'ala matikan dia ketika itu. Hadis ini sebagai muqaddimah iradah memberi maksud. Tuan-tuan kita kalau nak baik, maka Allah mudahkan kita dalam buat baik. Kemudian Allah matikan kita waktu itu. Supaya dalam otak kita, dalam fikiran kita, dalam membina matlamat kehidupan, saya sentiasa punya kehendak untuk menjadi baik. Dan semua aspek. Kata kita baik ni tak boleh satu sudut je. Baik semua benda lah. Kalau saya berperanan sebagai ustaz, sebagai contoh. Saya juga seorang suami. Saya juga seorang ayah. Saya juga seorang sahabat. Saya juga seorang jiran. Saya juga mungkin seorang customer, pelanggan. Maka saya nak baik pada semua. Bila kita punya niat ingin jadi baik pada semua keadaan. Kalau saya pegang steering, saya nak jadi pemandu yang paling baik. Paling baik dalam ingat Allah ketika saya memandu. Saya tak akan jadikan jalan raya tempat pemusuhan. Saya akan betul langsung. Saya ada niat macam tu.
Dan waktu saya mula jadi customer, saya nak jadi customer paling baik. Tak adalah saya bila tak puas hati dengan makanan lingkup meja. Ya, kita ada hak untuk beritahu makanan sedap tak sedap. Tapi cara orang baik lain. Cara orang tak baik lain. Orang tak baik dia rasa tak sedap, dia maki amu kat situ. Cara tak baik mungkin dia lingkup meja. Mungkin dia buat benda-benda. Ya, sebab dia tak pernah fikir nak jadi baik. Kalau dia berfikir nak jadi baik, maka kalaupun nak komen, dia akan komen dengan cara paling baik. Dan cara ini meninggalkan bekas dan kesan. Bukan meninggalkan kebencian dan dendam. Jadi bila tuan-tuan, kita inginkan benda yang baik, dia akan meninggalkan suatu kesan yang baik. Pada keadaan-keadaan yang berikut. Ini mukaddimah kepada iradah. Yang merupakan mukaddimah kepada jalan pada salik untuk menjadi baik dan dekat dengan Allah. Inilah maqam yang pertama. Dalam kita membina langkah-langkah seterusnya. Apakah kamu punya kehendak? Lepas tu saya ingat kalau saya tanya sahabat-sahabat saya. Dah pergi haji belum? Belum. Saya kata satu awak nak pergi haji tak? Oh tak ada duit ustaz ni. Tak nak pergi, tak nak pergi. Iradah tu ada tak? Contoh mereka yang kata, ya saya nak. Kalau betul iradah, dia akan sampai tahun ni juga. Dia akan sampai pada haji terdekat. Saya tak akan tengok dia 10 tahun baru sampai haji. Tak akan. Kerana saya tahu dia ada iradah. Lepas tu kalau dalam bab haji, saya tak nampak penting orang banyak duit. Penting orang daftar tak daftar. Bukan. Awak ada iradah atau tidak? Kalau awak punya iradah, kehendak, awak akan sampai. Cepat atau lambat. Bukan Allah tak akan jadikan awak lambat untuk sampai. Melainkan Allah akan pilih waktu paling cepat untuk awak sampai. Bagi bukti kemuliaan iradah. Ada orang banyak duit, sihat, tubuh badan. Dah daftar kamu haji, saya hisap lagi 10 tahun keluar dekat dah ni. Tapi dia tak ada punya iradah. Dia ikut flow. Ada orang belum daftar. Duit pun tak banyak tapi ada iradah. Dia potong orang ni. Orang ni duit ada, dia pun dah daftar. Kamu haji pun dah inform lagi 10 tahun. Tapi dia ikut flow, dia iradah dia tak kuat. Dia tengok dia punya perjalanan sistem. Yang ni dia memang nak pergi. Dia boleh pintas kota tu haji. Dia boleh pintas dengan cepat. Tahun depan dah sampai dah dia. Kok mana pun. Inilah di iradah. Itu bila seorang tu tuan-tuan. Dia nak buat baik. Tuan-tuan tanya dia. Awak nak tak nak? Itu soalannya. Bukan tak ada tu lah, tak ada ni lah. Nak tak nak? Orang nak bisnes kita tanya. Orang nak bisnes. Nak bisnes tapi modal. Tak ada. Oh, dia tak nak. Kalau dia cerita modal, cerita dia tak nak. Bila dia cerita nak, maka dia akan nampak jalan. Modal ada ke modal tak. Dia nak. Dia akan buat. Itu kita nampak beza orang punya kehendak. Kalau orang tak punya kehendak, dia akan cerita banyak alasan dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang tu cerita banyak alasan, ketahuilah dia tak ada kehendak. Kalau tuan-tuan bantu macam sisira. Saya nak tapi ni. Dia dah bagi ni, tapi nak ni lagi tak cukup ni tak. Ni macam dia bagi bewak hidup. Rupanya dia tak bergerak ke mana pun. Tapi bila dia kehendak, maka kita dapati dia ada solusi kepada apa yang diinginkan. Allah Ta'ala berikan dia jalan yang mudah. Jadi bila kita jumpa orang yang punya kehendak yang kuat, tuan-tuan boleh tolong. Tuan-tuan tak rugi. Tuan-tuan jumpa orang yang punya alasan yang kuat, tuan-tuan hati-hati. Dia tak punya kehendak. Kalau dia punya kehendak, walaupun dalam keadaan zero, ini kalau tuan-tuan tolong memang berbaloi dunia akhirat. Orang saya kata tak ada kehendak, dia cerita alasan sana, cerita sebab ni. Dia banyak cerita alasan. Kehendaknya tak kuat. Itu belum cerita kehendak berjalan pada jalan Allah. Siapa pun yang nak berjalan pada jalan Allah, kerana jalan ni jalan paling sukar. Dia tak semudah jalan-jalan lain. Dan Allah sebut dalam Quran. Qul law kana aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syukur. Kalau sekiranya jalan ini ringkas, jalan ini mudah, mereka semua akan ikut kamu wahai Muhammad. Tapi jalan ini jauh. Dan jalan ini sukar. Penuh liku-liku dia. Yang punya iradah yang kuat saja yang akan bersama dengan kamu. Maka Rasulullah SAW telah diingatkan oleh Allah Ta'ala. Inilah jalan yang ada kesukaran, yang jauh perjalanan. Tentang kita akan rasa jauh perjalanan. Walaupun bila kita dah rasa kemanisan, kita akan rasa dekat. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan tunggu solat Jumaat 10 minit. Lama tak lama? Dengan tuan-tuan tunggu bola 1 jam lagi nak main. Rasa lama tak lama? Di situ tuan-tuan tahu jauh tak jauh. Tuan-tuan baca Quran 5 minit. Dengan tuan-tuan tengok TV 20 minit. Mana rasa lama?
5 minit baca Quran, dengan 50 minit tengok bola yang kita suka. Tuan-tuan duduk menuntut ilmu setengah jam. Dengan tuan-tuan sembang 1 jam, 2 jam. Mana lebih lama agak-agak? Kita menuntut ilmu setengah jam ni, dah beralih kaki 40 kali tau. Lama rasa Ustaz. Macam nak kiamat rasa lama. Tapi bila kita duduk je sembang, tuan tengok berapa jam kaki kita tak beralih. Maka kita tak kedip, mulut kita tak pernah muak. Kenapa? Begitulah jauhnya perjalanan ni. Lalu jalan ni tuan-tuan, tu kita nak baca Quran 5 helai, ngigau gitu. Nak baca Facebook 5 jam, biasa je kita. Biasa. Bukan benda tak biasa, biasa. Tengok ni baca Facebook, semua tidur baca, semua tidur. Bangun tidur baca. Kalau Quran dibuat macam tu, saya dia sudah melalui jalan Allah dengan dekat. Tapi jalan Allah ni jauh. Itulah ujian untuk kita. Untuk kita bina balik iradah yang kuat. Sehingga kita merasakan jalan ini dekat. Allah sebut jauh ni pada hakikat permulaan dia. Tapi bila orang tu dah rasa keindahan dia akan rasa dekat. Ya Allah, jalan Allah ini mudah. Bila dia sudah masuk. Belum masuk rasa jauh. Kadang-kadang mereka ahli maksiat terfikir, bagaimana saya boleh bahagia dengan taat pada Allah? Sebab dia dah biasa gelak ketawa dalam maksiat. Dia dah biasa berhibur cara maksiat. Apakah dalam ibadat ni, saya nampak orang muka ibadat ni mukanya ketat-ketat. Cuma dia ajar menangis. Apakah ada kegembiraan dalam ibadat? Walau kalau dia masuk, betapa banyaknya kegembiraan dalam ibadat. Dia kata, kalau saya beragama ni, bolehkah saya bergurau? Dia seperti bayangkan agama tak ada gurauan. Semua serius, semua cakap bak mati, bak kubur. Kalau jengki uloi. Tak ada benda nak ketawa ni. Walau bila dia masuk, tak ada apa pun yang menghalang apa yang dia nak. Tak ada apa pun yang menghalang dia nak. Sebab agama tak menghalang kita apa pun. Agama memandu kita. Agama tuan-tuan mendisiplinkan kita. Agama datang bukan untuk halang kita makan. Bukan untuk halang kita minum. Bukan untuk halang kita tidur. Tetapi memimpin kita bagaimana cara makan. Bagaimana cara tidur. Agama bukan datang menghalang kita berseronok. Tapi bimbing kita bagaimana cara kahwin. Bagaimana cara berkeluarga. Bagaimana cara, supaya kita terbimbing. Tidak melampaui sempadan yang akibatnya nanti kita akan rasakan. Inilah iradah dalam agama. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.